Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Apa khabar semua? Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf atas kelewatan sebab hujan lebat. Hujan lebat di belah sana. Tengok kat sini tak hujan pula, tapi jam. Di bangsa saja jam teruk. Kan? Bangsa saja jam teruk. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas cahaya, bertepatan dengan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi di bulan Rabiul Awal, 24 Rabiul Awal kan, insya-Allah ya. Jadi sama-sama kita menghayati apa yang akan saya sampaikan, semuanya berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu suka untuk saya kongsikan satu qasidah yang masyhur yang dibaca, didendangkan sejak akhir-akhir ini, dan qasidah tersebut diambil daripada kitab Syama'il Muhammadiyah juga, diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Sama-sama, kalau boleh, kalau yang dah hafal boleh ikutlah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah
Jika dibezakan, Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya yang hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah beberapa bait kasidah yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang diambil daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Nak menceritakan tentang cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian. Sebelum tu saya mohon maaf, suara tak berapa nak ada. 2-3 hari ni demam. Demam semua. Jadi suara pula ditangkapnya. Ya, kita sambung kembali fasal keempat pada menyatakan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya di dalam makan makanan. Ya. Wa ja'ahu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bi faludhajin fa akala minhu wa qala ma hadha ya Abdallah, ma hadha ya Abdallah. فقال بأبي أنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة وضعها على النار ثم نغليه ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنلقيه على السمن والعسل في البرمة ثم نسوطه حتى ينضج فيأتي كما ترى. فقال صلى الله عليه وسلم inna hadha ta'ama tayyibun. Artinya, dan mendatangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan faluzaj. Maka memakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya dan bersabda, "Iya, apa makanan ini ya Aba Abdillah?" Maka katanya, demi bapaku, engkau dan ibuku adalah kami jadikan minyak dan madu di dalam periuk dan kami taruh akan dia di atas api, kemudian kami mendidihkan akan dia, kemudian maka kami ambil akan mukhul hintah, yakni tepung gandum yang sangat halus. Apabila digiling maka kami jatuhkan akan dia di dalam minyak dan madu itu, kemudian kami kacau-kacau hingga masak ia seperti yang kau lihat ini. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah makanan yang baik. Wa kana ya'kulu khubz asy-sya'iri ghairi mankhulin wa kana ya'kulu al-kitha'a bil-ratabi wa bil-milhi. Wa kana ahabba al-fawakihi ar-ratbati ilayhi al-bittikhu wal-'inabu. Wa kana ya'kulu al-bittikha
bil khubzi wal bisukari wa rubbama akalahu bil rutabi wa yasta'inu bil yadaini jami'an. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang makan roti syair yang tiada diayak, dan adalah ia terkadang makan timun dengan rutab. Maknanya roti yang Nabi makan ni roti kasar. Kita makan roti lembut. Roti apa? Roti gardenia tu kan, lembut je. Itu roti yang dah diadun. Tapi kalau roti syair ini, roti ini dengan gandum kasar. Siapa pernah pergi bumi Mesir ke, negara-negara Arab yang makan roti kasar-kasar ni boleh kenal lah. Kalau di Mekah, Madinah jarang jumpa. Ya. Kalau ada kat kedai makan roti dia dah lembut-lembut belakang. Maknanya tanpa diayak. Kalau diayak tu lembut lah kan tepung kan. Jadi, dan terkadang makan timun biqtih. Maknanya Rasulullah suka makan tembikai. Pakat-pakat makan tembikai lah lepas ni. Ya, biqtih, tembikai. Itu buah kegemaran Nabi SAW. Ya. Kalau bahasa bahasa Kelantan ke semangka? Semangka kan? Timun Cina kan? Dengan garam. Maknanya Rasulullah akan calit dengan garam. Dan adalah yang terlebih kasih buah-buahan yang basah kepadanya itu, iaitu timun bitih. Maknanya Rasulullah kasih dengan bitih. Maknanya tembikai tadi. Dan anggur. Dan terkadang ia memakan timun bitih dengan roti. Dan terkadang ia memakan bitih dengan gula. Dan terkadang ia memakan bitih dengan rutab. Rutab ni kurma. Dan menggunakan ia pada ketika itu dengan dua tangannya sekali. Maknanya Rasulullah makan buah tembikai tu, kalau makan sekali dengan roti tu, Rasulullah guna dua tangan. Maknanya bukan satu tangannya. Ya? Pakat-pakat lah. Mungkin ada yang selama ni tak ramah makan tembikai. Mulai malam ni bolehlah cari tembikai. Tu pasar tu ada tu kan. Pasar malam ada. Ya. Wa akala yawman ar-rutaba kana fi yaminihi wa kana yahfazu an-nawa fi yasarihi famarrat bihi syatun fa asyara ilaiha bin nawa faja'alat ta'kulu fi kaffihi al-yusra wa huwa ya'kulu bi yaminihi hatta faragha wansarafati syatu. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, padahal ia memakan rutab yang ada pada tangannya yang kanan. Kurma. Rutab tu kurma. Dan adalah memeliharakan bijinya dengan tangannya yang kiri. Ya? Maka lalu dengan dia seekor kambing, maka mengisyaratkan Nabi SAW kepadanya dengan biji rutab yang di tangannya yang kiri itu. Maka jadi kambing itu memakan akan biji rutab itu pada tangan Nabi SAW yang kiri. Dan adalah Nabi SAW itu memakan rutab itu dengan tangannya yang kanan hingga selesai. Ia daripada memakan rutab itu, dan selesai kambing itu memakan akan biji rutab yang ada pada tangan Nabi SAW yang kiri, lalu pergi berpaling kambing itu daripadanya. Maknanya tengah Rasulullah makan kurma, Rasulullah makan, Rasulullah pipih siap-siap. Yang dah tak ada biji belah kanan, yang biji dia pegang belah kiri. Tiba-tiba lalu kambing disaji, dibagi je makan kambing tu biji rutab tu. Boleh dikunyah. Kita kunyah tak lepih, cabut gigi kan. Maknanya kambing dia pergi kunyah rutab tu. Sampai selesai kambing tu pun pergi. Maknanya Rasulullah ihsan dengan binatang. Kita nampak binatang disyuh-syuh je kan. Tak dapat tangan, kaki ditujalnya kan. Lagi-lagi kat kedai makan kan. Kalau kita tengah makan tu, kucing tu lalu depan kita, janganlah dihalau kan. Biarkan dulu kan. Kalau ada panjik kat atas kita pun turunkan pelan-pelan. Ini pi topuk kucing tu. Cuba bayangkan kita tu kucing.
kita pergi topuk kucing tu. Apa rasa? Kan? Orang marah tak? Kan? Pandai marah kan? Wa kana rubbama akala al-'inaba hirtan yura rawaluhu ala lihyatihi ka khirzil lu'lu'i wa huwa al-ma'u alladhi yataqattaru minhu. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang makan ia anggur khirtan, yakni dengan cara ia memegang akan tangkainya dengan tangannya, padahal kelihatan ruwaluhu, yakni air anggur itu di atas janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam turun seperti mutiara, dan makna ruwaluhu itu iaitu air anggur yang bertitik daripadanya. Rasulullah makan anggur, Rasulullah ambil tangkai dia. Rasulullah tak petik. Rasulullah ambil tangkai dia, Rasulullah makan. Boleh nampak tak? Tangkai tu, tak kisahlah tangkai kecil ke tangkai besar, Rasulullah ambil tangkai, Rasulullah makan. Gigit terus. Tak ada dia cabut dengan tangan. Dikatakan itu cara orang syurga makan anggur. Orang syurga makan enam, ambil tangkai makan. Macam tu. Wa kana aktsara ta'amihi al-ma'u wat-tamru wa kana yajma'u al-labana wat-tamra wa yusammihima al-atyabini. Artinya adalah yang terlebih banyak makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurma dan air. Dan adalah terkadang mencampurkan air susu kambing dengan kurma. Dan menamai ia akan dia al-atyabaini, yakni makanan yang baik keduanya itu. Maknanya kurma campur dengan air serta susu kambing. Suka tak susu kambing? Ke ada yang tak suka? Tak suka sebab apa? Hamis ustaz. Bau hamis kan? Kambing ni bagus. Susu pun bagus. Jadi minuman kegemaran Nabi. Air bercampur susu kambing serta kurma. Wa kana ahabba at-ta'ami ilaihi al-lahmu wa yaqulu huwa yazidu fi as-sam'i wa huwa sayyidu at-ta'ami fi ad-dunya wal akhirah walau sa'altu rabbi an yut'imanihi kulla yawmin la fa'ala. Apa makna dia? Dan adalah makanan yang terlebih kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daging. Rasulullah gemar makan daging, gemar makan daging. Dan bersabda ia, daging itu menambahi di dalam pendengaran, dan iaitu penghulu segala makanan di dunia dan di dalam akhirat. Dan jika aku mohonkan akan Tuhanku bahawa memberi makan akan daku daging pada tiap-tiap hari, nescaya memperbuat ia akan yang demikian itu. Makanan kegemaran Nabi daging. Sampai ke kita jangan makan daging banyak-banyak, darah tinggi. Memang darah tinggi kan? Makan daging lebih darah tinggi. Ini makanan kegemaran Nabi daging. Jadi kena buang tu. Kena buang mindset makan daging lebih darah tinggi. Kalau ada Allah nak bagi sakit, bagi je lah kan? Selagi mana kita berpeluang makan daging, makan je lah daging. Janganlah belum apa-apa dah kita tolak kan? Dah rugi dah kat situ ya. Wa kana ya'kulu tsaridu wa kana ya'kulu tsarida bil lahmi wal qar'i. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memakan sarid dengan daging dan labu. Apa makna sarid ni? Dan makna sarid itu iaitu roti yang dipecah-pecah, kemudian maka dituang akan dia dengan air daging yang direbus. Kemudian maka dibubuhi daging itu di atasnya, kemudian makan dibubuhi minyak, dan dinamakan pada masa sekarang ini oleh orang Mekah akan patih. Saya pernah makan cara ni. Bila saya baca hadis ni, saya teringat waktu di satu majlis hadarah,
majlis hadrah zikir di Mesir bersama Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani hafizahullah, sebelum masuk hadrah zikir tu disajikan makan ni. Roti tu dipecah-pecah. Maknanya roti sari ni roti yang dah kering. Roti yang dah kering. Dia campur dengan daging. Makan sekali. Allahu Akbar. Wa kana yuhibbul qur'a wa yaqulu innaha syajaratun akhi Yunus alaihi salatu wassalam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yaqulu li minta maaf ya. Ya Aisyah, idza tabakhtum qidran fa'kthiru fiha min ad-dubba'i fa innahu yashuddu qalbal khadhini. Artinya, dan adalah Nabi SAW kasih akan memakan labu. Maknanya Rasulullah suka makan labu. Dan ia bersabda bahawasanya labu itu daripada buah saudaraku Nabi Yunus AS. Maknanya sayur kegemaran Nabi, labu. Biasanya kalau kenduri itu ada masak labu tak? Labu masak lemak. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW bersabda bagiku, hai Aisyah, apabila memasak engkau akan periuk gulai, maka banyakkan olehmu di dalamnya itu daripada labu. Maka kerana bahawasanya labu itu mengikat hati orang yang duka, yakni menyukakan akan dia. Pakat-pakat minat makan labu lah malam ni ya. Boleh labu. Wa kana ya'kulu lahmat tayri alladhi yusadu wa kana la yatba'uhu wa la yasiduhu wa yuhibbu an yusada lahu wa yu'ti bihi fayaquluhu. Dan adalah Nabi SAW memakan daging burung yang diperburui baginya. Dan adalah Nabi SAW tiada mengikut mengambil burung dan tiada memburu akan dia. Dan kasih ia bahawa diperburui akan dia baginya dan didatangkan dengan dia kepadanya, maka memakan ia akan dia. Maknanya Rasulullah tak berburu burung, tapi Rasulullah makan burung. Orang lain yang buru, tapi Rasulullah makan. Ya. Wa kana idza akala al-lahma lam yuta'ti ra'sahu ilaihi wa yarfa'uhu ila fihi raf'an thumma yantahishuhu thumma yantahishuhu intihasha. Dan adalah Nabi SAW apabila makan ia akan daging, maka tiada ia menundukkan kepalanya, tetapi mengangkatkan ia akan dia kepada mulutnya sekali angkat, kemudian maka menggigit akan dia beberapa gigit. Maknanya Rasulullah bila makan daging tu tak tunduk lah. Maknanya makan tu dengan menampakkan gigi dah. Ya. Wa kana ya'kulul khubza wath-thamna. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang memakan akan roti dan minyak sapi. Wa kana yuhibbu minasyati adh-dhira'a wal katifa wa minal qadiri ad-dubba'a wa min sibaghi al-khalla wa minat tamri al-ajwata wa da'a fil ajwati bil barakati wa qala
hiya minal jannati wa shifaa'un minas summi was sihri. Artinya, dan adalah Nabi SAW kasih daripada kambing itu, dagingnya, hastanya dan daging bahunya. Maknanya Rasulullah suka makan daging kambing belah bahu. Belah bahu tu belah mana? Kan bahu tu kan, mana dia punya, daripada bahu tu sampai ke kaki. Maknanya belah situ lembut. Dan adalah ia kasih daripada gulai itu labu. Nampak? Malam ni kita dah kenal baginda suka makan daging kambing yang belah bahu, yang lembut lah. Sebenarnya yang lembut. Yang lembut tu bukannya Rasulullah tak makan yang lain, makan. Tapi Rasulullah nak cepat. Bila Rasulullah makan dengan sahabat-sahabat, Rasulullah makan yang mudah bagi dia. Ya. Dan sayur, gulai labu. Dan adalah kasih daripada lauk yang cari itu, iaitu cuka. Rasulullah suka makan cuka. Kalau kita cuka macam mana? Buat acar. Kan? Acar kan buah cuka kan? Orang Arab kan dia, kalau dia makan dia mesti berbuah. Ada acar tu. Itu sunnah. Dan kasih daripada kurma. Dan Rasulullah suka makan kurma. Iaitu kurma apa? Kurma yang bernama ajwa. Kan? Orang yang pergi umrah, pergi haji, biasa akan bawa kurma ajwa ni. Sekarang dah banyak dah. Bulan Ramadan penuh sini. Iaitu kurma Madinah yang hitam. Kena hati-hati ya. Kita kat sini memang banyak jual kurma ajwa, tapi nak yang original daripada Madinah. Jangan daripada Iran. Kita sini banyak daripada Iran. Dia tulis itu ajwa, tapi made in Iran. Ladang dekat Iran. Orang nak ajwa hitam tu. Ajwa hitam yang daripada Madinah tu. Itu berkat. Dan mendoakan Nabi SAW akan ajwah itu dengan berkat. Dan lagi bersabda ia, ajwah itu diterbitkan daripada syurga, dan iaitu obat bagi orang yang kena racun, dan obat bagi orang yang kena sihir. Maknanya dah Nabi dah sebut dah, makan kurma ajwa ni dapat merawat kita daripada kena racun dan juga kena sihir. Wa kana yuhibbu minal buquli al-handaba'a wal badharuja wal baqlata al-hamqa'a allati yuqalu laha ar-rijlat. Dan adalah Nabi SAW itu kasih daripada sayur-sayuran yang bernama handaba, dan sayur yang bernama bazaruj, dan sayur yang bernama baklah, hamqa, yang dinamai rijlah, iaitu sayur kilang, purslin. Apa nama sayur ni? Ya, sayur kilang, purslin. Tak apa, nanti saya cek balik apa nama sayur ni, nanti saya maklum ya. Wa kana yakrahu al-kilyataini limakanihima min al-bawli, wa kana la ya'kulu min asy-syati sab'a dhakara wal anthayaini wal mathanata wal mararata wal ghudada wal haya'a wad dama wa yukrahu dhalika. Dan adalah Nabi SAW benci memakan akan kilyatain, iaitu daging yang bulat di dalam perut kambing. Daging apa tu? Daging yang bulat di dalam perut kambing, tempatnya dekat dengan hatinya, dari kerana tempat keduanya itu daripada tempat kemih, yakni buah pinggang. Dan adalah Nabi SAW tiada memakan daripada kambing itu 7 perkara. Ingat maknanya Nabi tak makan daripada kambing tu 7 perkara. Yang pertama, zakar. Kedua, biji pelir dia tahu.
Ketiga, mansanah, iaitu tempat kemih. Kemih ni buah pinggang, kan? Tempat buah pinggang. Keempat, mararah, iaitu empedu. Kelima, ghudad, iaitu suatu daging yang bulat-bulat di dalam lemak kambing. Keenam, haya, iaitu kemaluan kambing. Ketujuh, darah, dan sekalian yang dibenci akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la ya'kulu thuma walal basala walal karratha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada memakan akan bawang putih dan bawang merah, dan tiada ia memakan akan daun kucai, yang ini bawang perai. Maknanya kalau kita bukan makna tak boleh makan, makan bagus, cumanya janganlah makan time kita nak solat. Betul tak? Benda yang makruh, berbau kan. Kita makan bawang, lepas tu kita pergi solat berjemaah, tak mengganggu orang sebelah kan. Apa saja yang ada bau makruh, ya, elok dibersihkan dulu, barulah kita solat berjemaah. Siwak dulu ke, bersih, buh gigi, barulah kita duduk. Ini boleh lepas makan bawang kita terus duduk dalam saf, tak sesuai. Wa ma dhamma ta'aman qattu walakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu wa in affahu lam yubghiduhu ila ghairihi wa kana ya'afu ad-dabba wat-tihala wa la yuharribuhuma. Artinya, dan tiada mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali akan makanan. Maknanya Rasulullah tak sesekali mencela makanan. Jangan kita cela akan makanan. Tetapi jika suka ia akan dia, maka memakan ia akan dia, dan jika benci memakan akan dia, maka meninggalkan ia akan dia. Kalau Rasulullah tak suka, Rasulullah tinggalkan terus. Tak ada komplain. Kita kena belajar cara Nabi. Suka, makan. Tak suka, diam. Kan? Ini boleh apa-apa, podeh pun dikomplain. Kan? Tak pedas pun komplain. Tawa komplain. Masin komplain. Apa lagi? Tu orang kita. Tapi kembali balik, ikut cara Nabi, tak komplain. Makan. Tak suka, tolak tepi. Tolak dengan cara baik. Dan barang makanan yang tiada suka ia memakan akan dia, maka tiada membencikan akan dia kepada orang lain daripadanya. Tengok tu. Nabi takkan benci, tak suka sesuka hati. Dan iaitu adalah Nabi SAW tiada suka ia memakan akan biawak dan tihal, iaitu daging yang hitam yang di dalam perut kambing, yang ini limpa, dan tiada mengharamkan keduanya itu. Tiada suka ia memakan biawak. Biawak apa tu? Biawak padang pasir. Tahu tak biawak padang pasir? Namanya apa? Dob. Dob. Dob boleh makan. Rasulullah tak larang sahabat makan dob, tapi Rasulullah tak makan. Tapi Rasulullah tak larang. Mana benda boleh makan. Orang kata dob ni sedap, buat sup. Elok dob ni. Minyak dia pun elok untuk urut. Siapa yang duduk Timur Tengah tu biasanya dia bawa balik lah. Kalau dulu kawan saya dia bawa balik hidup-hidup. Dia balut dalam foil tu, dia letak dalam bagasi. Lopeh. Dob ni boleh hidup. Cuma itulah nak ceritanya Rasulullah tak makan, tapi dob ni boleh dimakan. Okey, dan yang terakhir, wa kana yal'aqu bi asabi'ihi as-sahfata wa yaqulu akhirut ta'ami aktharu barakatan. Wa kana yal'aqu asabi'ahu min at-ta'ami hatta tahmarra
wa kana la yamsahu yadahu bil mandili hatta yal'aqa asabi'ahu wahidatan wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Artinya, dan adalah Nabi SAW kemudian daripada makan, bahawa ia menyapu akan bekas makanan yang dipinggan dengan telunjuknya, maka menjilat ia akan dia. Maknanya Rasulullah makan, kalau dalam talam apa semua, Rasulullah akan bersihkan. Lepas tu Rasulullah jilat. Itu cara Nabi. Kita makan tu bersihkan betul-betul. Kalau pinggan kita tu kuah kari ke kuah masak lemak yang masih baki tu ambil makan. Niat ikut sunnah dapat pahala. Ya. Dan adalah ia bersabda pada akhir makanan itu, iaitu terlebih banyak berkatnya. Makanan yang terakhir itu terlebih banyak berkatnya. Dan adalah Nabi SAW tiada menyapu ia akan tangannya daripada bekas makanan itu dengan sapu tangannya hingga menjilat ia akan segala jari jemarinya satu-satu. Dan ia bersabda, tiada diketahui di dalam makanan itu mana yang berkat. Mana yang berkat. Maknanya Rasulullah tak sapu dengan mandil, tak sapu dengan tisu. Maknanya Rasulullah akan jilat jarinya. Jilat satu-satu, last sekali dia ambil semua. Ambil satu-satu, kemudian ambil semua. Ya. Lepas ni amalkan. Niat sunnah dapat pahala. Sama-samalah kita amalkan. Saya rasa cukup sekadar itu. Panjang lagi ni bab makanan ni. Kali ni paling panjang bab makanan. Saya rasa cukup sekadar itu. Untuk malam ini, sebelum tu saya mohon maaf lah. Sebab sepanjang apa saya sampaikan, bacakan hadis, diganggu dengan batuk-batuk. Ya, saya minta maaf sangat. Mohon maaf daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا